kita ada Hafiz. So, siapa nak baca doa? Jom baca doa. Semoga hari ni kelas kita diberkati. So, siapa nak baca doa? Saya Dip. Ayub. Yeay. Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Alright, so kita teruskan tau. Tajuk ni besar ni. Saya ada ambitious ni sebenarnya ni. Sebab saya cuba nak ambil daripada tajuk sistem pembiakan, spermatogenesis dan masuk kita haid. So kita haid tu sendiri pun dia is quite complicated. Dia tak susah kalau you guys faham. Tapi kalau tak faham tu korang akan rasa benda tu struggle. Dan selalu kita haid ni dia boleh keluar untuk soalan analisis. Maksudnya aras tinggi soalan tu. Okay. Now, right. So, hari ni bab 13. Saya ambitious sikit. Hopefully jadi kenyataan. Hari ni kita nak counter 3 bab terus tau. Okay, kita nak cerita pasal sistem pembiakan manusia. Kita nak cerita pasal gametogenesis. Dan satu lagi kita nak belajar mengenai kita haid. So, 3 subtopik hari ni. Okay. Now, so first of all, jenis pembiakan. Yang ni you guys dah belajar masa menengah rendah. Kita ada 2 jenis pembiakan. Satu adalah pembiakan seks, satu pembiakan aseks. Kenapa Tuhan jadikan kita melalui pembiakan seks? Bukan aseks. Apa jadi kalau manusia ni semua Tuhan jadikan melalui pembiakan aseks? Apa jadi? Kalau kita ni semua, perempuan, lelaki ni semua daripada aseks. Semua sama je. Semua rupa sama je. Kalau perempuan katakan semua muka macam Mazrin je, kita tak tahu beza mana satu Akilah, mana satu Adlin. So tak ada beza. Dan satu lagi dia bukannya sama dari segi muka je tau. Dia sama dari segi penyakit. Bukan sama dari segi penyakit, Dia sama daripada dia punya body resistant, ketahanan badan. So maksudnya kalau lah Mazrin tak boleh makan kacang, dia kena makan kacang, dia kena allergic teruk. So basically kalau semua orang tu adalah lahir melalui asexual, dia punya sistem body resistant ataupun sistem ketahanan badannya juga adalah sama. So senanglah kalau orang tu mati, maksudnya dia mati daripada faktor yang sama. Okay, sebab tu kita manusia adalah melalui pembiakan seks. So pembiakan seks ni kebaikannya satu, dia ada variasi. Kenapa ada variasi? Sebab dia melibatkan proses meiosis. Nak bagi kita besar, itu melibatkan proses mitosis. Tetapi kalau pembiakan aseks, dia tidak melibatkan meiosis langsung. Okay, bila dia tidak melibatkan meiosis, dia tak hasilkan gamet, so dia tak ada variasi. Dia hanya melibatkan pembahagian sel jenis mitosis sahaja. So ini adalah contoh-contohnya. Kalau contohnya belahan dia 2 macam bakteria, paramecium. Kalau pertunasan yeast, hydra. Pembentukan spora, kita ada fungi, kita ada lumat, pakis, pembiakan vegetatif ni korang dah belajar masa menengah rendah, bawang, halia, and then fermentasi ni cacing pita ni macam kalau korang potong pap dia boleh tumbuh yang baru. So itu kita panggil dia sebagai fermentasi atau rejuvenasi, cacing pita dan juga tapak Sulaiman macam Patrick lah. Alright. So kita teruskan. Laju Alright. So, sistem pembiakan manusia, so kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah sistem pembiakan lelaki, satu lagi adalah sistem pembiakan perempuan. Sekejap. Okay, sistem pembiakan lelaki, korang dah belajar tajuk ni masa bila? Menengah rendah masa tingkatan berapa belajar tajuk ni? You guys belajar tajuk ni bila? Teta 1, teta 2, teta 3? Kata 1 tak silap. Teta 1 kan berapa tahun tu Mazrin, mau 3 tahun lepas kan, ingat lagi tak? Ingat lupa kan? So hari ni kita nak belajar sistem pembiakan lelaki. Sistem pembiakan lelaki ni ada banyak tau. Bukan banyak, lebih sikit lah bilangan dia berbanding perempuan. So lelaki ni ingat dia ada 7. So macam mana awak nak ingat, saya ajar awak cara nak ingat dia ikut flow tau. Mula-mula kita ingat dulu yang paling tepi ni yang macam kantung ni. Sekejap. Okay, yang macam kantung ni, sekejap saya ambil warna merah. Okay, yang macam kantung ni, kat luar ni pertama kita sebut dia sebagai skrotum.
So apa fungsi skrotum? Sebab letak dekat luar macam kantung, fungsinya adalah untuk melindungi testis. Lepas skrotum, of course lah yang dalam tu pula. Yang dalam ni kita panggil dia adalah sebagai testis. So start daripada luar kantung, dalam kantung tu kita ada testis, tu nombor 2. Now testis ni yang paling penting sekali, testis lelaki ada sepasang. Okay, and then fungsi dia adalah untuk menghasilkan sperma. So proses untuk menghasilkan sperma ni nanti kita akan belajar, nama dia adalah spermatogenesis. Sekejap, nama proses tu adalah spermatogenesis. So proses spermatogenesis ni berlaku dekat testis. Untuk menghasilkan sperma, lagi sekali proses menghasilkan sperma kita panggil dia sebagai spermatogenesis. And then dekat testis ni selain menghasilkan sperma, dia juga menghasilkan hormon lelaki yang kita panggil dia sebagai testosteron. Okay, so kita ada testosteron ni. Sekejap. Okay, kita ada testosteron. Okay, kemudian kita naik atas sikit. Okay, dah ada testis. Lepas testis tu dia ada salur kat tepi ni kan. Okay, salur ni kita panggil dia sebagai ductus sperma. Kadang-kadang orang panggil salur sperma. Ataupun kadang-kadang orang panggil dia sebagai vas deferens. So ductus sperma ada 2 nama. Kalau dalam buku teks dia tulis ductus sperma. Mungkin dalam buku rujukan ada yang tulis dekat situ adalah vas deferens. So ductus sperma, vas deferens adalah benda yang sama. Vas deferens ni bahasa lain dia. Nama dia adalah vas deferens. Okay, kemudian kita naik ke atas, lepas ke ductus sperma. Yang keempat, kita tengok dulu naik ke atas ada sepasang ni. Okay, awak nampak you guys ni, nampak ni yang macam bentuk dia sepasang. Ni, yang sepasang ni. Okay, yang sepasang ni adalah sebenarnya ini adalah vesicle semen. Sekejap. Saya pakai warna lain, merah kot. Okay, ini adalah vesicle semen. Okay, vesicle semen dengan kelenjar prostat, dua-dua merembeskan bendalir tau. Saya ulang tau, apa beza vesicle semen dengan kelenjar prostat? Vesicle semen ni dia sepasang. Persamaannya dua-dua adalah bendalir. Ni bendalir, this one also bendalir. Cuma bezanya, kalau vesicle semen dia adalah bendalir bernutrien. Okay, kedua, ya ini kalau kelenjar prostat dia adalah bendalir yang membantu pergerakan sperma. So far sampai sini okey tak? Tadi kita nak cerita, jalan cerita dia sperma tu dihasilkan dekat testis. Bila dihasilkan kat testis, dia akan lalu salur, namanya ductus sperma. Bila dia lalu ductus sperma, dia akan lalu 2 tempat tau lepas tu. Dia akan lalu vesicle semen. 2 tempat yang menghasilkan bendalir. Pertama adalah vesicle semen, kedua adalah kelenjar prostat. Bila sekarang sperma tu lalu vesicle semen dan juga kelenjar prostat, dia dah ada bendalir. Alright. So dalam sperma ada bendalir. So combination bendalir dengan sperma tu we call as semen, ataupun bahasa Melayu kadang-kadang panggil sebagai air mani. So sebenarnya apa ada dalam air mani? Air mani tu bahasa sainsnya we call as semen. Dalam semen tu ada bendalir. Dan dalam bendalir tu ada sperma. So kombinasi sperma dan juga bendalir kita panggil dia sebagai semen. So far sampai sini boleh faham tak? Boleh? Now, so sekarang bila dia dah lalu ke kelenjar prostat, okey. Yang ini kelenjar prostat tadi. Okey, ini kelenjar prostat. Okey. So dekat sini yang dalam ni uniknya lelaki. Yang dalam ni kita panggil dia sebagai uretra. Okey, uretra untuk lelaki fungsinya ada 2. Dia boleh terlibat dalam sistem urinari dan satu lagi dia terlibat dalam sistem pembiakan. So saya ulang slow-slow. Uretra untuk lelaki adalah unik berbanding perempuan. Uretra untuk lelaki dia terlibat dalam 2 sistem. Satu adalah sistem urinari, air kencing, dan satu lagi adalah, thank you, wow, ada masuk. Okay, so saya ulang lagi sekali.
Uretra untuk lelaki adalah unik berbanding perempuan. Uretra untuk lelaki ni dia terlibat dalam 2 sistem. Satu adalah sistem urinari dan satu lagi adalah melalui sistem pembiakan. Okay? So awak tengok kat sini. Ini adalah uretra. So semen ni dialihkan melalui uretra. Kemudian yang dalam tu uretra, bahagian yang luar kita panggil dia sebagai penis ataupun zakar. Okay, penis, bahasa lain, bahasa proper, kadang-kadang kita panggil dia sebagai penis. English we call as penis, bahasa Melayu panggil sebagai zakar. So apa yang ada dekat zakar? Zakar ni adalah tisu yang lembut yang ada banyak salur darah. Bila masa zakar ni berfungsi, bila lah perempuan tu dia, lelaki dan perempuan dia, saya nak cakap the nicest way, intercourse, sexual intercourse, what we call as macam dia melakukan hubungan seks. So zakar tu berfungsi untuk menyalurkan sperma. Okay, menyalurkan sperma ke bahagian perempuan. Sebab tu kita panggil dia sebagai memancut ataupun bahasa cantik sikit. Saya suka bahasa Inggeris sikit lah, bahasa Melayu ni entahlah. Okay, bahasa memancut ni bahasa lain kalau you guys boleh ni. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai ejakulasi. Korang pernah dengar kata ejaculation tak? Ejaculation. So proses sperma tu, okay, dialihkan ke bahagian pembiakan perempuan, kita panggil dia sebagai ejaculation. So it's very fast, sebab tu kita panggil dia sebagai memancut. So bahasa kat sini memancut, kadang bahasa lain kita panggil dia sebagai ejakulasi, bahasa lain kita panggil dia sebagai ejaculation. Nampak tak kat sini? Semasa pertumbuhan, semasa persetubuhan. So far kat sini saya rasa tak ada masalah. Kat sini tiba-tiba saya rasa seronok pula belajar online sebab saya tak dapat tengok muka korang kan. Now kita back untuk bahagian perempuan pula. Now, bahagian perempuan kita ada 5. Again, lelaki tadi sistem pembiakannya ada 7 tau. 7 struktur. Kalau untuk perempuan dia ada 5. Kita start balik daripada yang paling bawah, paling dalam sekali. So yang paling dalam adalah ovari. Ovari ni kalau untuk lelaki dia macam testis tau. Nampak tak? Kalau lelaki kita ada testis. Okay. Kalau perempuan kita ada ovari. Kenapa saya kata lebih kurang sama? Sebab testis ni dia hasilkan hormon seks kan. Kalau perempuan yang hasilkan hormon seks ni adalah ovari. So hormon seks perempuan ni ada 2, which is EP. Estrogen dan juga progesteron. Kalau kat sini tadi dekat testis dia hasilkan sperma atau gamet kan, namanya adalah spermatogenesis kan. Kalau untuk perempuan dia hasilkan gamet. Dekat sini dia hasilkan gamet, nama dia adalah proses menghasilkan ovum ni kita panggil dia sebagai oogenesis. So kalau lelaki hormon seksnya dihasilkan oleh testis, kalau perempuan hormon seksnya dihasilkan oleh ovari dan hormonnya berbeza sikit. Kalau lelaki hormon dia namanya adalah testis, kalau perempuan nama hormonnya adalah estrogen dan juga progesteron. So far sampai situ okey Now, kalau lelaki tadi kita ada salur sperma kan, macam kita panggil dia adalah sebagai ductus sperma atau vas deferens. Ini dua sama ni tau. Salur sperma boleh, vas deferens pun boleh. Kalau perempuan kita ada salur peranakan, bahasa kampung panggil salur peranakan, tetapi kalau dalam bio kita panggil dia sebagai tube fallopian. This one kita ada tube fallopian. Sekejap ni, tube fallopian. Allah besar sangat. Okay. Now, dekat tube fallopian ni dekat sini berlakunya proses apa? Awak tahu kat sini berlakunya proses apa? Ingat lagi tak tingkatan 1? Persuhubungan. Lagi sekali? Persuhubungan. Tak ingat. Bukan. Kalau persetubuhan tu kat faras je. Dia tak zakat tu masuk melalui faras je ataupun vagina. Sehubung. Persehubungan. Mana ada bukan. Tu betul. Perovulan boleh, persenyawaan pun boleh. Kalau dekat tube fallopian, kalau tiba-tiba ovum ni dibebaskan, nama proses ovum dibebaskan, katalah ovum dibebaskan, ini kita panggil dia adalah sebagai pengovulan. Pengovulan. Lepas tu kan, bila lah ni ovum dibebaskan, tiba-tiba ada sperma masuk kan. So kat sini sini pula proses persenyawaan. Persenyawaan. Persenyawaan.
persenyawaan. Okay, so kesimpulannya saya nak cakap dekat sini, kalaulah untuk tiup falopia ni dia berlaku dua proses yang paling penting. Pertama adalah pengovulan, which is ovum dibebaskan daripada ovari. Kedua adalah persenyawaan. Tetapi dekat tiup falopia ni dia tak boleh berlakunya proses penempelan. Yang tu nanti saya cerita nanti. Nah, saya nak bayangkan tiup falopia ni dia macam kapet. Korang tahu tak kapet yang ada bulu-bulu yang panjang? Tiup falopia ni dia macam kapet. So fungsinya tadi kan ovum tu dibebaskan kan? Proses ovum dibebaskan pengovulan kan? Awak nak bayangkan ovum ni ataupun usit sekunda tau bahasa cantik dia. Ovum ni adalah satu sel paling besar. Dia gemuk, dia obes. Dia macam obes gila, besar. So nak bagi macam satu bola, nak bagi ovum ni bergerak, itu adalah kerja tiup falopia. Dia ada bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus tu dia akan gerakkan. Saya cuba cari video esok. So dia bergolek. So kerjanya itu adalah fungsi tiup falopia. So tiup falopia ada jari halus yang kita panggil dia sebagai cilium. Apakah fungsi cilium? Cilium tu fungsi dia untuk menggerakkan ovum ataupun usit sekunda. Dia bergolek. Bergolek tu itu adalah kerja cilium yang ada dekat tiup falopia. Di tiup falopia ada dua proses yang penting. Pertama adalah persenyawaan, kedua adalah pengovulan. So far sampai situ okey. Tetapi ada satu downside dia. Downside tiup falopia ni dia berotot nipis. Sebab dia berotot nipis lah sebab itu penempelan tidak sesuai berlaku di tiup falopia. Kalau untuk ibu itu pregnant, kalau kita kata ibu tu mengandung adalah disebabkan oleh embrio akan menempel. Okay, so penempelan embrio kita kata orang tu mengandung. So kesimpulan kalau ibu tu mengandung adalah disebabkan penempelan. Okay, penempelan ni boleh berlaku juga dekat tiup falopia tetapi tidak sesuai. Kenapa kita kata kalau tiba-tiba adalah embrio sesat dia menempel kat tiup falopia, saya kata dia kurang sesuai. Kenapa dia tak sesuai? Sebab dia besar. Sebab dia besar, kurang sesuai. Tiup falopia ni ditiup tau. Satu lagi, kenapa tiup falopia ni tak sesuai berlaku penempelan? Tiup falopia ni adalah satu dinding berotot nipis dan dia tidak elastik. So maksudnya, tahu kan kalau ibu tu pregnant lama-lama fetus embrio tu makin lama makin besar. Tetapi kalau penempelan itu berlaku di tiup falopia, dia akan menyebabkan dia boleh merosakkan tiup falopia. Tiup falopia tu tak boleh stretch. Tapi baby tu makin lama makin stretch kan, makin besar. So penempelan tidak sesuai berlaku di situ. Katakanlah apakah nama penyakit keadaan jika penempelan berlaku kat situ? Tak tahu kan? Okey, kalaulah katakanlah tiba-tiba ada embrio sesat kan, dia menempel kat tiup falopia, itu yang kita panggil jika penempelan, saya ambil sini tahu. Jika penempelan berlaku, ibu tu kita panggil dia sebagai mengandung ectopic pregnancy. Awak pernah dengar tak mengandung luar rahim? Pernah dengar tak ada orang panggil mengandung luar rahim? Pernah. So ectopic pregnancy tu adalah disebabkan fetus tu dia tidak menempel dekat sini tau. Dia tak menempel dekat uterus tetapi dia menempel dekat sini. Tiup falopia. Bila dia menempel kat sini, ada satu keadaan pregnancy tu terpaksa, mengandung tu terpaksa ditamatkan, terminate. So dia terpaksa kena buang dengan tiup falopia sekali. Kenapa? Disebabkan dia membahayakan ibu tu. Sebab fetus embrio makin lama makin besar. Tapi tiup falopia tu tidak membesar. So therefore, doktor kadang-kadang ada satu keadaan doktor terpaksa buang. Sebab dia membahayakan ibu tu ataupun terpaksa digugurkan. Kalau awal-awal tu terpaksa digugurkan sebab dia bahaya. Okay, so itu keadaan itu kita panggil dia sebagai ectopic pregnancy. Mengandung luar rahim. Saya tahu bahasa Inggeris je. Ectopic pregnancy. Dia mengandung luar rahim ataupun ectopic, mengandung ectopic ke? Saya tak ingat lah pregnancy ni bahasa Melayu nanti dia nak translate jadi apa, tapi bahasa Inggeris panggil ectopic pregnancy. Nah, sebab tu kalau ibu mengandung, dia akan mengandung kat sini. Dia akan menempel dekat sini. So ini kita panggil dia sebagai uterus. Kenapa uterus ni sesuai untuk penempelan embrio? Okay, so kita nak cerita kat sini. Kenapa dia sesuai adalah dia adalah dinding yang tebal dan berotot. Sebab tu orang pernah dengar tak ada ibu tu mengandung kembar 8?
Pernah dengar tak? Pernah. Nah, Macam mana dia boleh mengandung sampai 8 adalah disebabkan uterus ni, tahu tak, dia adalah satu organ yang sangat berotot dan yang sangat kuat, dan satu lagi dia elastik, dia boleh mengembang, saya lupa tahu ni, beratus kali ganda daripada keadaan asal. So, kita nak bayangkan uterus ni kecil je, macam sebesar tapak tangan je. Okay, tapak tangan ni, lagi tapak tangan macam ni, awak punya ovari sebenarnya sebesar duit 20 sen je. Ke awak perempuan punya ovari sebesar duit 20 sen, and then dia kecil je. And then dia boleh stretch 100 kali ganda daripada saiz asal. Sebab tu ibu tu boleh mengandung kembar, boleh kembar 4, kembar 5. Macam mana? Disebabkan struktur uterus tu boleh kembang, stretch 100 kali ganda daripada keadaan asal. Bila dah lepas bersalin, lepas tu dia akan kecut balik. Macam mana cara nak mengecutkan uterus dengan lebih cepat adalah dengan menyusu. Katakanlah macam ni, sebab tu ni dah jauh dah sikit daripada topik tau. Tapi ini untuk kebat untuk budak tingkatan 5. Okey, kenapa kalau lepas bersalin, kebanyakan hospital menggalakkan ibu menyusukan anak dia ada dua. Ni ada keluar soalan SBP. Hari tu saya suruh Ellie buat sekejap. Okey. Pertama, apakah kebaikan menyusu ibu ni? Satu, kebaikan untuk anak. Bila lah anak tu dapat susu daripada ibu, satu, dia akan dapat keimunan pasif semula jadi. Maksudnya dalam susu ibu, dia ada antibody kan? So, bila lah anak tu menyusu ibu, ada antibody daripada ibu tu dapat dipindahkan daripada ibu pergi ke anak. Tetapi kenapa kita panggil dia sebagai keimunan pasif? Pasif adalah disebabkan antibody tu daripada luar. Jika anak tu berhenti minum susu ibu tu, so therefore dia dah tak dapat. Kenapa kita panggil dia semula jadi? Sebab dia tidak melibatkan suntikan. So menyusui ibu tu kebaikannya adalah dia memberi keimunan pasif semula jadi. Kenapa pasif? Sebab antibody daripada luar. Kenapa kita panggil dia sebagai semula jadi? Sebab dia tidak melibatkan suntikan. Ini suntikan, itu kita panggil dia sebagai buatan. Dan kedua, apakah kebaikan menyusui ibu tu pula kepada ibu itu? Tadi kebaikan menyusui ibu tu kepada anak. Okay. Kalau kebaikan menyusui ibu kepada ibu itu, sebenarnya bila dia menyusukan anak dia, dia akan menghasilkan satu jenis hormon which is, subhanallah, saya lupa. Hormon apa? Saya lupa, ya Allah, saya lupa. Dia menghasilkan satu jenis hormon, dia akan mempercepatkan uterus tu mengecut kembali kepada keadaan asal. Therefore, katakanlah kalau orang tu pantang, biasanya pantang dia akan bertungku tau. Maksudnya dia akan tungku tau, ada satu macam batu tau, dia akan tuam-tuam dekat perut. Fungsi dia orang berurut, fungsi dia adalah nak bagi uterus tu cepat kecut. Tetapi sebenarnya ada cara lain juga yang boleh mengecutkan uterus. Cara lain tu kita panggil dia adalah dengan menyusukan anak. So penyusuan anak tu sebenarnya ada banyak baik. Baik untuk ibu sebab dia dapat mengecutkan uterus, baik untuk bayi tu sebab bayi tu akan dapat antibody. So tu adalah soalan kebat. So you guys kena tahu kenapa kempen menyusui ibu tu adalah di orang kata di KKM buat kempen menyusui ibu. Dia punya kempen tu baik untuk dua. Satu untuk fetus, satu lagi adalah untuk ibu itu sendiri. So dia cepat baiklah. Kenapa uterus tu kita kena cepat kecut? Bila cepat kecut dalam keadaan asal, so ibu tu baiklah. Maksudnya dia dah back to normal. So itu adalah fungsi uterus. Tahu, kenapa uterus ni bagus? Dekat situ dia ada satu lapisan yang tebal namanya endometrium. Sebab tu kalau lah perempuan sebelum datang period dia akan rasa perut dia bloating tau, macam keras sikit, macam boncit sikit. Kenapa boncit? Sebab dia ada ekstra lapisan yang kita panggil dia sebagai endometrium. Dalam endometrium tu lapisan ni akan menebal. Ini uterus. Lepas tu bila orang nak pregnant, bila perempuan sebelum datang period, datang head, dinding ni akan tebal tau. So penebalan ni, ini kita panggil dia adalah sebagai endometrium. So tisu yang menebal ni kita panggil dia endometrium. Kenapa dia tebal? Sebab dia nak make sure untuk ready untuk penempelan. Katakanlah jika penempelan tidak berlaku, katakanlah tak ada penempelan. So yang ini nanti dia akan keluar jadi darah, haid. So itu adalah endometrium. Itu adalah uterus. Ini nombor 3. Kemudian yang seterusnya ini adalah cervix. Cervix ni adalah pangkar rahim. Dia adalah bukaan. Okay, so ini adalah cervix. Ini adalah bukaan uterus, kita panggil dia sebagai cervix. Kemudian bahagian luar, ini adalah faraj atau vagina. Tadi kita kata, nampak tak kat sini?
Kalaulah untuk lelaki, dia ada uretra. Kalaulah perempuan, dia tidak melibatkan uretra. Dia melibatkan faraj. So untuk perempuan, kesimpulannya, perempuan ni dekat bahagian bawah, saya cuba nak cakap the nicest way, tak ada bunyi-bunyi yang macam pelik ke kan. Tajuk ni is very sensitive kan. The nicest way, kalau lelaki kat bawah tu, bahagian bawah lelaki, biasanya dia ada dua. Satu dia ada tubuh dan satu lagi dia ada uretra. Kalau perempuan, kita ada 3 lubang. Bahasa kasarnya 3 lubang. Perempuan kita ada faraj, kita ada uretra dan satu lagi faraj, uretra dan dubur. Lelaki ada 3 lubang. Perempuan ada 3 lubang, perempuan ada 3 lubang, lelaki ada 2. Now, yang ni, to be clear. Perempuan, air kencing dengan haid keluar adalah tempat yang berbeza. Kalaulah haid, darah haid period, dia keluar melalui vagina ataupun faraj. Tetapi kalau kencing dia tetap melalui uretra. So ingat air kencing dengan haid bukan lalu-laluan yang sama. Dia adalah different. Sebab tu perempuan kita kata dia ada 3 lubang. Bahasa kasar dia kalau orang, cikgu saya ajar dulu dia kata perempuan ada 3 lubang. Sebab kita nak bagi tahu kalau korang pergi buang air besar laluan lain, air kencing laluan lain, haid laluan lain. Okay. Tapi kalau lelaki pula, air mani dia dengan air kencing dia adalah laluan yang sama. So dubur dia tetap untuk membuang. So far sampai sini korang boleh faham tak? Bahasa tajuk ni saya tak nak terlampau berkias, saya takut berkias tu tak sampai, tapi saya tak nak terlampau clear, tak terlampau macam mana transparent, bunyi macam saya mengajar benda yang bukan-bukan. So far sampai sini okey tak? Okay, boleh faham kan? So kesimpulan satu lagi, korang budak baik. Saya tak rasa korang akan membayangkan benda bukan-bukan. Tapi saya kena fikir, saya takut ibu menjadi viral pula Cikgu Mariana ajar bukan-bukan kan. So kesimpulannya, untuk lelaki tadi kita kata ada 7 bahagian. So dia ada apa? Dia ada kat sini kita kata tadi, lelaki dia start dengan skrotum. Kemudian dia ada testis. Kemudian dia ada ductus sperma. And then dia ada vesicle semen dan juga kelenjar prostat. Persamaan vesicle semen dengan kelenjar prostat dulu adalah bendali. Kemudian kita turun ke bawah, kita ada uretra. Dan satu lagi last sekali adalah zakar. Kalau perempuan pula kita ada 5 je. Perempuan ada 5 saja. Start dengan ovari. Lepas ovari kita ada tube fallopian. Kemudian kita ada uterus. And then kita ada cervix dan finally kita ada faraj. So faraj ni tempat apa? Tempat laluan sperma dan juga proses kelahiran anak. So far sampai sini okey tak? Okey Belum susah lagi ni. Okay, so saya habiskan. Okay, so sekarang kita nak menghasilkan gamet. So proses menghasilkan gamet, kita panggil dia sebagai gametogenesis. Okay, yang ini korang tengok betul-betul tahu. Nah, kenapa gamet tu penting? Saya terus sampai kat sini. Nah, macam ni. Tuhan jadikan sperma ni adalah haploid. Ni N, ovum ni adalah haploid. Kenapa sperma dengan ovum ni mesti haploid? Sebab bila berlaku persenyawaan, dia akan dapat balik zygote yang diploid. So, oleh itu, kenapa meiosis gametogenesis ni penting adalah proses ni adalah menghasilkan gamet. Kenapa gamet itu penting? Kenapa gamet mesti haploid? Sebab bila berlaku persenyawaan, dia dapat menghasilkan zygote yang diploid. So, bilangan kromosom itu dapat dikekalkan. This one tak ada masalah. Right. So, ini untuk lelaki. Now, kita fokuskan dekat testis. Kenapa gametogenesis, spermatogenesis? Proses menghasilkan sperma namanya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis dia berlaku di testis. Okay? Sebab tu kita cerita pasal testis ni tau. Sebab kat testis berlakunya spermatogenesis. Dan juga dekat testis dia hasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron tu yang jadikan lelaki lebih lelaki. Suara dia besar. Dia garau. Testosteron lah. Nah, macam mana testosteron ni dihasilkan? Testosteron ni dihasilkan dengan ada rangsangan FSH dengan LH. Kalaulah keluar periksa. Okey. Kat sini spermatogenesis dirangsang oleh FSH. Okey. Proses spermatogenesis, maafkan saya. Proses spermatogenesis dirangsang, dibantu oleh FSH dengan testosteron dengan LH. Nah, kalau masa periksa, korang tak payah tulis hormon perangsang folikel. Ataupun awak tulis hormon
F-luteinan. Tak payah. Awak just tulis FSH, LH. Testosteron tak boleh lah pendekkan lagi. Korang tak boleh lah huruf T. Korang sebut testosteron. Dan satu lagi, rulesnya mesti pakai huruf besar. Sebab kalau awak salah tulis, salah tulis, awak akan kena potong markah. Better lagi kita guna ayat pendek saja. Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Now, kat sini, tajuk ni saya study. Okay, now saya cuba tau. Now, bayangkan ni testis tau. Testis, kita potong testis. Testis tu sebenarnya terdiri daripada banyak tubul. Tubul ni kita panggil dia sebagai seminiferous. So, sampai sini Nah, kita potong. Kita dapat besar ni. Ni satu tubul seminiferous yang kita dah potong tau. Kita potong besar kat sini. Maksudnya ni keratan rentas, potong daripada bahagian depan. So dekat sini dia ada apa? Tubul seminiferous ni, dia ada satu sel yang belum mengalami pengkhususan yang kita panggil dia sebagai sel germa primordium. Ataupun biasanya saya pendekkan sel germa primordium ni, saya pakai dia sebagai sel GP. Sel germa primordium. Sel germa primordium ni nanti yang terlibat dalam spermatogenesis. So kesimpulannya, proses spermatogenesis bermula dengan satu sel yang tidak mengalami pengkhususan di tubul seminiferous yang kita panggil dia sebagai sel germa primordium. Okay, now saya nak cerita satu special. Dekat testis ni, ataupun saya panggil dia dekat bahagian tubul seminiferous ni, ada satu sel yang special. Kita panggil dia sebagai sel Sertoli. Kenapa sel Sertoli ni special? Sebab dia boleh membekalkan nutrien untuk kematangan. Kematangan apa? Kematangan sperma. Sperma ni yang matang sampai tumbuh ekor ni, macam mana dia boleh ada ekor ni adalah disebabkan oleh sel Sertoli. So sel Sertoli ni yang memberi nutrien untuk proses sperma ni boleh menjalani pengkhususan. Yang ni korang relax je dulu. Boleh ke sampai kita head ni? Nah, saya nak ambil satu tau. Tadi saya kata sebagai testis tau. This one, kita panggil dia sebagai testis. Katakanlah lelaki, dia hasilkan testis tau. So testis tu, dia akan disimpan dekat tempat yang sementara kita panggil dia sebagai epididymis. Katakanlah lelaki kan, dia hasilkan sperma, and then sperma tu dia akan simpan dekat storage dia, tempat store sementara dia, namanya epididymis. Bila dekat epididymis tu dah penuh dengan sperma, sperma tu perlu dikeluarkan daripada badan. Okay, so proses sperma itu dikeluarkan daripada badan. Okay, dia lalu vas deferens, vesicle semen, kelenjar prostat dan akhirnya uretra. Bila dikeluarkan sekarang, kita kata bahasa dia paling cantik, saya guna semen bahasa yang paling cantik saya panggil semen. Ataupun bahasa Melayu panggil sebagai air mani. So, air mani. So kesimpulannya, air mani ni sebenarnya adalah daripada apa? Air mani ni sebenarnya kombinasi apa? Air mani ni sebenarnya adalah kombinasi dalam tu ada sperma dan juga dia ada bendalir bernutrien. Macam mana dia boleh ada bendalir bernutrien tadi? Macam mana dia boleh ada bendalir bernutrien? Sel Sertoli. Bernutrien. Oh, itu nak jadi sel Sertoli. Okey, itu nak jadi sperma. Vesicle semen. Ya, vesicle semen dan juga oleh kelenjar prostat. Okay. So kesimpulannya, dalam air mani, dalam semen ada sperma. Okay, dan saya tambah sikit. Tapi kadang-kadang orang kata lelaki, apakah masalah kadang-kadang lelaki dikonsider sebagai ketidaksuburan? Macam mana kita nak tahu lelaki tu tidak subur? Adalah dalam air mani tu berapa bilangan sperma. Kalau bilangan sperma tu tak melepasi paras normal, kita kata dia mengalami ketidaksuburan. Apakah itu ketidaksuburan? Bila dia dengan isteri dia cuba nak mendapatkan anak selama 2 tahun, at least 2 tahun maksimum, dia susah. So itu kita kata orang itu mengalami ketidaksuburan. So untuk lelaki ketidaksuburannya biasanya cara untuk ditentukan adalah melalui dia punya air mani atau semen. Dalam air mani ni tu dia punya kuantiti sperma dia banyak ke sikit. Kalau kuantiti sperma dia adalah sedikit ataupun sperma dia banyak yang tidak matang, so kita kata orang itu mengalami ketidaksuburan. So ini dia. Saya nak ambil satu tau. Tu nanti So kita nak cerita dulu. Oh my god. Okay, nah, bismillahirrahmanirrahim.
Tapi tadi kita kata, ini bayangkan ini testis. Testis ni terdiri daripada tubul seminiferous. Bila tubul seminiferous kita potong, dia akan ada sel yang paling tidak mengalami penghususan yang kita panggil dia sebagai sel germa primordium. Sel germa primordium ni letaknya kat mana? Letaknya paling hujung dekat tubul seminiferous. Saya ulang slow-slow. Ni kalau tak lepas ni saya ajar besok tubul seminiferous. Okay, so mula-mula dengan sel germa, saya ambil tahu nombor 1. Tadi dah study dah ni bila nak ajar. Saya nervous sikit tajuk ni. Tajuk ni is quite challenging untuk menggunakan bahasa-bahasa yang proper. Saya tak nak terlampau berkias sebab saya takut dia tak sampai. Tapi saya tak nak terlampau direct. Orang ingat macam saya ajar benda tak bukan-bukan. So which is nak cari titik tengah untuk tajuk ni is quite difficult for me. So kita pasal, tapi niat saya sebab tu saya suruh orang baca doa dulu. Niat kita untuk belajar kan. So ini adalah proses spermatogenesis. Spermatogenesis. So proses spermatogenesis dia bermula dengan sel germa primordium. Okay. Kemudian sel germa primordium ni akan menjalani mitosis banyak kali. Dia membentuk spermatogonium. Again, kalaulah kita kata mitosis, sel tu kita sebut dia diploid ke haploid. Kalau dia baru mitosis, diploid ke haploid? Sel yang terhasil. Zincing dah habis kelas ke? My God, Zincing. Ini kita Zincing masuk, saya tahu tadi dia ada kelas. Ini adalah 2N, diploid. Okay. Melalui sel spermatogonium, dia akan mengalami perkembangan. Kembang ni dia jadi kembang. Dia bukan mitosis, dia bukan meiosis. Dia cuma daripada asal tiba-tiba dia gemuk sikit. Okay. So, dia akan berkembang membentuk spermatosid primer. Spermatosid primer ni masih lagi 2N. Kemudian spermatosid primer dia akan menjalani meiosis membentuk spermatosid sekunder. Sebab tu sekarang kita sebut dia sebagai N. N adalah haploid. So bilangan kromosom tu dah jadi haploid. Kemudian fasa seterusnya, okey, dia akan menjalani meiosis 2 membentuk spermatid. Kemudian spermatid ni akan mengalami pembezaan. Maksud pembezaan dia ada ekor. Inilah yang kata tadi kan nak dapat nutrien jadi pembezaan. Ini adalah sel setoli. Okey, dia akan jadi sperma. Okey, yang ni korang tak nampak sikit kot. Saya buat slow-slow. So kesimpulannya saya stopkan sampai kat sini. Kesimpulannya, spermatogenesis dia bermula melalui proses sel germa primordium yang letaknya dekat tubul seminiferous. Okey, ia akan menjalani mitosis membentuk spermatogonium. Disebabkan dia mitosis, sel ni masih lagi haploid. 2N. Okey. Kemudian lepas jadi spermatogonium, dia akan jadi spermatosid primer. Okey. Tapi dalam sini spermatosid primer dia 2N kan, which is kita panggil dia sebagai diploid. Kenapa dia 2N? Sebab dia belum melibatkan meiosis, dia hanya berkembang. So daripada sel germa primordium, dia akan menjalani mitosis membentuk spermatogonium. Kemudian spermatogonium ni akan berkembang menjadi spermatosid primer. Selepas itu, barulah kalau awak nampak kat sini, ia akan menjalani meiosis 1. Once dia dapat meiosis, awak nampak je proses meiosis, dia akan jadi haploid. Right, haploid. So dia akan jadi spermatosid sekunder. Okey, meiosis ada 2 peringkat kan, meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian spermatosid sekunder ni akan menjalani meiosis 2. Okey, membentuk spermatid. Soalan saya, apakah beza spermatid dengan sperma? Yes, very good Zincing. So, kita nak bayangkan kalau sperma dia ada ekor. Sebab dia telah menjalani pembezaan. So, kesimpulannya, dalam proses spermatogenesis, kita boleh pecahkan kepada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa pembahagian.
Fasa yang kedua adalah fasa pertumbuhan. Fasa yang ketiga adalah fasa kematangan. Tetapi kalaulah selalu saya nak hafal, saya hafal daripada bentuk macam ni. Maksudnya, asalnya spermatogenesis dia akan mula daripada sel germa pramodium. Lepas tu dia akan mengalami mitosis membentuk spermatogonium. Kemudian dia akan berkembang menjadi spermatocyte primer. Okey. Kemudian daripada spermatocyte primer dia akan menjalani meiosis. Dia akan menjalani meiosis 1. Dia akan menjalani meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan menjalani meiosis membentuk spermatid. Nah, spermatid ni akan menjalani pembezaan akhirnya membentuk sperma. So dalam proses ni sperma dihasilkan tu banyak sperma dihasilkan. Saya tambah sikit. Untuk lelaki berbanding perempuan, dia ada beza tau. Kalau untuk lelaki, sperma kuantiti adalah memainkan peranan penting. Dalam proses kesuburan lelaki, nak menentukan lelaki itu subur, kuantiti itu adalah sangat penting. Okay, dalam semen dia kena tahu berapa bilangan kuantiti sperma tu. So kalau kuantiti sperma tu kurang, kita kata dia ada mengalami masalah ketidaksuburan. Untuk perempuan pula, dia tidak memerlukan kuantiti. Dia hanya satu saja. Bayangkan, kalau lelaki tak ada masalah ni tau. Spermatocyte primer ni, daripada satu spermatocyte primer, dia boleh jadi 4 sperma. Masalah dengan perempuan, kita tak nak banyak. Kita nak satu je. Okay, so yang ini korang bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni. Nah, yang ini pun saya rasa macam dia senang, tapi disebabkan proses ni dia as complicated as girl, perempuan ni kan complicated kadang-kadang kan. So nak hasilkan dia punya gamit pun se-complicated perempuan itu. Okay, so kita nak cerita tau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah praktis ni. Okay, saya cuba. Kalau tak faham, you guys boleh baca. Tapi saya cuba nak ajar awak as simple as I can. Macam ni tau. Katakanlah saya ada 2 orang anak perempuan. Sebenarnya perempuan ni dengan lelaki adalah berbeza tau. Perempuan, kita ni sebenarnya kita dah ada kita punya gamet sejak lahir. Maksudnya saya mengandung kan, saya dah tahu anak saya perempuan. Anak saya dah ada ovari tau. So perempuan je dah ada ovari. Dalam ovari dia sebenarnya dia dah ada dia punya gamet. Tapi gamet dia masa tu tak matang. Tetapi lelaki lain, katakan lelaki balik umur 12 tahun atau 13 tahun. Masa tu first time dia baru hasilkan sperma ataupun proses ejaculation atau proses dia membebaskan sperma, membebaskan semen tu adalah pertama kali, first time. Kalau dia first time hasilkan ejaculation tu umur 12 tahun atau 13 tahun, tu baru first time dia hasilkan sperma. Tetapi untuk perempuan ni, kita lain tau. Kita lahir-lahir je, kita perempuan, sebenarnya kita dah ada kita punya gamet. Okay, so kita nak cerita sebelum kelahiran. Sebab tu perempuan nampak tak kat sini? Dia tulis kat sini, kan? Sebelum kelahiran. Lelaki tadi tak ada kan? Nah, katakanlah ini dalam bentuk fetus. Katakanlah fetus saya pregnant, saya dah tahu anak saya perempuan. So masa tu dalam fetus tu, okay, sel ovari dia, dekat ovari ada sel germa primordium. So ulang tau, sel germa primordium ni letaknya kat mana? Ini letaknya dalam ovari. Lapisan dinding ovari paling luar sekali. So sel germa primordium ni, dia akan menjalani mitosis. Okay. Dia akan menjalani mitosis. So saya cuba buat cantik-cantik sikit. Ni nombor 1. Nombor 1 sel germa. Kemudian dia akan menjalani mitosis membentuk oogonium. Okay. Kemudian oogonium ni dia akan berkembang. Okay. Menjadi oocyte primer. So oogonium ni dipilih, oogonium ni dia akan berkembang menjadi oocyte primer. So saya ulang lagi sekali, kita ada sel germa primordium, dia akan menjalani mitosis membentuk oogonium. Oogonium ni akan berkembang membentuk oocyte primer. Ya. Sekejap.
Sorry, anak saya nak makan. Sekejap ya. Right. Okay, sorry. Now, so kita nak bayangkan macam ni. Katakanlah saya lahirkan anak je tau. Anak saya katakan kita lahir-lahir je. Kita lahir-lahir je baru je lahir. Sebenarnya kita dah ada usit primer. So dekat sini kesimpulannya, perempuan ni lahir je. Sebenarnya kita dah mengalami gametogenesis. Kita dah ada gametogenesis. Okay, maksudnya oogenesis ni dah berlaku. Tetapi oogenesis kita baru sampai dekat usit primer. So far sampai sini boleh faham tak? Boleh ya? Thank you. So kesimpulan tadi kalau lelaki saya kata gametogenesis dia atau sperma dia baru boleh berlaku bila dia balik, baru hasilkan dia punya sperma. Tetapi kalau untuk perempuan kita dah hasilkan kita punya gamet masa kita dalam kandungan ibu kita. Sebelum kita lahir, kita dah ada kita punya gamet. Tapi gamet kita tu tak matang lagi. Gamet kita dalam bentuk usit primer. Okay, now so far sampai sini okay. Now, usit perempuan ni special tau. Perempuan ni special. Dalam usit, katakanlah ini kita punya gamet. Gamet kita yang dalam. Dalam ni kita panggil dia sebagai usit. Lepas tu, usit ni dia ada protection kat luar. So, lapisan yang kat luar kita panggil dia sebagai follicle. So, kesimpulannya yang dalam tu adalah gamet. Gamet kita yang kat dalam. Okay. Tapi gamet kita ni terlampau special. Tuhan jadikan dia ada protection kat luar. So, protection yang kat luar kita panggil dia adalah sebagai follicle. Now, follicle ni sebenarnya bukan barang follicle tau. Follicle ni nanti dia boleh hasilkan hormon. Okay. Nanti kita akan belajar follicle ni boleh hasilkan hormon. So, now kesimpulannya kita nak cakap lahir-lahir je kita dah ada usit primer. Tetapi usit primer kita ni, masa ni usit primer ni dia hanya menjalani meiosis 1 sampai profasa 1. So kesimpulannya saya nak cakap kita lahir-lahir je perempuan, kita dah ada usit primer kita. Tetapi usit primer kita ni hanya baru sampai fasa profasa 1. Okay, dia hasilkan meiosis tapi meiosis baru fasa 1. Kemudian kita nak tengok, katakanlah tiap-tiap bulan, katakanlah perempuan ni lahir, if I'm not mistaken, nanti perempuan ni lahir, kita ada beratus ribu follicle. Tapi katakanlah beratus ribu tu sebenarnya dah cukup. Kita tak perlukan banyak follicle, kita tak perlukan banyak usit primer. Kerana sebab tiap-tiap bulan kita hasilkan satu saja. Okay, now katakanlah perempuan datang haid first time. Katakanlah korang datang haid first time umur 12 tahun atau 11 tahun. Katakanlah korang hasilkan haid tu 1 bulan, kita ambil satu je. Katakanlah perempuan dihasilkan, macam mana nak jadi cantik ni. Kita lahir-lahir je kita ada banyak follicle. Beratus ribu follicle. Tiap bulan, 1 bulan dan kita haid, kita pilih satu follicle primer. Dalam follicle primer ada usit. Usit primer. Okay. So, kita lahir je, kita dah ada banyak follicle. Kemudian, tiba-tiba perempuan tu datang haid kali pertama. Bila dia datang haid kali pertama, ada satu usit primer. Usit primer ni, dia akan melengkapkan meiosis. Bahasa dia cantik mana ni kan? Usit primer akan melengkapkan meiosis 1 untuk membentuk usit sekunder. So katakanlah ini masa balik, perempuan tu balik, usit primer ni, satu usit akan dipilih untuk melengkapkan meiosis 1. Kan? Dan juga meiosis 2 tetapi masa metafasa 2 sahaja. So disebabkan dia baru meiosis 1 kan? Bila dia meiosis 1, dia baru hasilkan 2. Disebabkan pembahagian itu tidak lengkap, dia akan hasilkan satu usit sekunder yang besar. Okay, dan satu lagi kecil. Senang kata sitoplasma dia membahagi tidak sekata. Okay, satu sitoplasma dia besar sangat, dia membentuk usit sekunder. Satu lagi kecil sangat, dia membentuk jasad kutub. Sebab tu usit sekunder ataupun ovum ni saiz ni besar berbanding sperma.
Tadi kan perasan tak masa sperma dia punya meiosis tu dibahagi sama rata. Daripada satu sel tu dia boleh hasilkan banyak sperma. Okey, dan sperma tu saiz dia semua sama. Disebabkan pembahagian sitoplasmanya adalah sama. Tetapi kalaulah untuk ovum ni ataupun usid ni, dia punya pembahagian sitoplasmanya adalah tidak sekata. Satu tu dapat sitoplasma dia besar sangat. Sebab tu saya besar. Dan satu lagi adalah kecil. So dapatlah kecil. Okay. Now, tadi saya kata usid ni, ovum tu, gamet tu kita panggil dia sebagai usid. Dia ada protection. Katakanlah, kalaulah nama dia usid primer, lapisan kat luar namanya follicle primer. Kalaulah ni usid sekunder, lapisan kat luar dia apa nama dia? Kalau nama dia usid sekunder, lapisan kat luar tu apa kita panggil? Follicle sekunder. Yes, follicle sekunder. Ni nampak tak? Ni follicle sekunder. Kemudian perempuan, tadi kan Aiman Fazila ada cakap, tiap-tiap bulan perempuan akan mengalami pengovulan. Pengovulan adalah, sebenarnya bahasa cantiknya adalah usid sekunder tau. Usid sekunder dibebaskan daripada ovari pergi ke tiub fallopian. Nah, sebelum dibebaskan, follicle sekunder ni dia akan mengembang besar gila yang kita panggil dia sebagai follicle graft. So kesimpulannya, masa ovulasi berlaku, yang dibebaskan bukan ovum tau. Nama dia yang paling tepat yang dibebaskan adalah usid sekunder. Nah, sekarang tadi kita kata kan ada follicle paling luar kan. So bila dia bebaskan usid sekunder, follicle tu dia akan bertukar pula yang ini menjadi corpus luteum. Okay, now kemudian kita tengok dekat sini, masa usid sekunder ni dia akan menjalani meiosis 2. Okay, dia akanlah jadi 4. So kesimpulannya macam ni. Kalaulah selagilah korang tak datang haid, sebenarnya yang dibebaskan oleh perempuan adalah usid sekunder tau. Bila masa kita panggil ovum. Ovum ni hanya terjadi bila usid sekunder disenyawakan oleh sperma. So kita panggil dia sebagai ovum. Saya rasa awak pening sikit kan? Saya ambil yang paling senang ni Ini paling senang. Saya ambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia susah sikit lah. Sekejap. Saya ada banyak distraction depan mata saya ni kan. Sorry Kejap Lots of distraction. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Okay. Tajuk ni susah. Saya tak boleh lah, ada banyak distraction. Saya nervous sikit ni. Okay. Now, bismillahirrahmanirrahim. Last kesimpulannya, oogenesis ni bermula di sel germa primordium. Okay, dah. Sel germa primordium ni letaknya kat mana? Dekat dinding ovari. Nah, proses yang ini berlaku masa fetus. Okay. Now, so dia bermula dengan sel germa primordium akan menjalani mitosis. So, sel germa primordium ni menjalani mitosis membentuk oogonium. Kemudian oogonium ni akan menjalani pertumbuhan membentuk usid primer. Usid primer. Okay, nah usid primer ni dia akan menjalani meiosis, tetapi meiosis hingga profasa 1 saja, meiosis sekejap saja. So kesimpulannya, lahir-lahir je perempuan, kita dah ada usid primer. Nah, usid ni, ini usid, keliling kat luar, kita panggil dia sebagai follicle. Nah, katakanlah tiap-tiap bulan dia pilih satu. Katakanlah saya nak datang haid. Okay. Kita ada banyak usid primer. Perempuan kita ada 500,000 ke usid primer. Sebulan hanya satu saja usid primer dipilih. Ada satu usid primer yang terpilih itu, okay, akan meneruskan meiosis. So, 1 bulan satu usid. So, katakanlah 1 bulan satu usid ni, usid primer ni akan meneruskan meiosis 2.
Dia settlekan meiosis 1, dia settlekan meiosis 2 tetapi bukan settle. Dia akan meneruskan meiosis 2 tetapi sampai metafasa 2. Okay, now masa ni, okay, usid primer ni akan jadi usid sekunder. So, masa yang ini senang kata pembebasan usid sekunder ni kita kenali dia sebagai pengovulan. So kesimpulannya tiap-tiap bulan perempuan katakanlah datang darah haid, korang belum lagi kahwin, belum ada sperma yang masuk. So dalam darah haid awak tu cuma ada usid sekunder saja. Dan usid sekunder tu hanya dia menjalani meiosis sampai metafasa 2. Bila masuk usid sekunder ni boleh meneruskan meiosis 2? Macam mana usid sekunder ni nak lengkapkan meiosis 2 dia? Masa persenyawaan. Yes, masa persenyawaan. So selagi korang nak dara, korang belum ada hubungan seks. So basically korang punya ovum tu, awak punya gamet tu yang dihasilkan hanya sampai usid sekunder saja. Bila dia melakukan persenyawaan, barulah dilengkapkan melakukan meiosis 2. So usid sekunder ni akan menjalani meiosis 2 membentuk jasad kutub dan juga ovum. Kalaulah jasad kutub yang kedua ni tadi yang kembar macam kembar dia kat tepi tu, dia akan menjalani meiosis 2, dia akan jadi lagi 2 jasad kutub. So dalam proses ni, dia sama juga tau. Oogenesis dengan spermatogenesis, dia melibatkan 4 fasa juga. Dia melibatkan fasa pembahagian sel, tetap juga sama. Fasa ini pembahagian sel. Kemudian fasa kematangan, perkembangan atau pematangan. Kemudian dia akan menjalani fasa apa Fasa dia sama, pembahagian, fasa pertumbuhan dan juga fasa kematangan. Saya nak bagi tahu awak. Soalan ni boleh keluar dalam soalan esei. Kalau dia keluar dalam soalan esei, kita kata soalan ni adalah soalan aras tinggi sebab dia analisis. Dan biasanya soalan, dia akan bagi awak 2 gambar begini. Dia suruh bagi awak persamaan dan juga perbezaan. Okey. Kita buat latihan. Daripada gambar yang you guys nampak, ini buku teks lama tau. Apakah persamaan antara oogenesis dengan spermatogenesis? Berdasarkan gambar saja. Melibatkan semajuk sel germa primordium. Yeah, very good. Dia melibatkan sel germa primordium. Sini ada sel germa primordium, sini pun sel germa primordium. Lagi apa lagi persamaan yang you guys boleh nampak? Melibatkan proses mitosis. Melibatkan proses mitosis. Yes, melibatkan proses mitosis. Very good. Mazicin tadi ada jawab. Menghasilkan sel diploid. Dia menghasilkan sel yang diploid. Very good. Dan satu lagi dia melibatkan apa? Fasa dia ada tak fasa yang sama? Mitosis tu kita kata dia melibatkan fasa pembahagian. Ini pun pembahagian. Ia juga melibatkan fasa pertumbuhan. Ini pun melibatkan fasa pertumbuhan. Kemudian dekat sini pula dia menjalani fasa kematangan. Sini pun sama fasa kematangan. Okey, perbezaan pula. Apa yang kita boleh nampak perbezaan antara paling jelas sekali? Apakah kita boleh nampak perbezaan antara oogenesis dengan juga spermatogenesis? Perbezaan. Oogonium dengan spermatogonium. Okey, satu dia hasilkan oogonium. Very good. Satu lagi dia akan hasilkan spermatogonium. Lagi perbezaan? Korang kena belajar. Okey, testis dan very good. Okey, betulkan sikit how you. Satu berlaku di testis, satu lagi bukan ovum. Betulkan sikit. Ovum tu adalah sel. Testis tu organ. Yes, very good. Dia hasilkan di ovari. Very good. Dan satu lagi, pembahagian meiosis dia macam mana kita nak cakap. Pembahagian sel tu, dia sekata ke tak sekata? Tajuk ni saya bagi tahu awak, korang kena fahamkan gambar. Sebab yang ni dia boleh keluar soalan perbandingan. Kita kata bila soalan perbandingan tu kita kata analisis. Bila dia melibatkan analisis, perbandingan dan perbezaan, itu adalah soalan aras tinggi. Dan setiap kali periksa SPM dia mesti ada keluar satu soalan aras tinggi. Very good. Yap. Now, okay, Mazicin, yang ini yang saya tunggu. Okay, kalau ending dia, kalau untuk spermatogenesis dia akan hasilkan 4 sperma. Kalaulah untuk oogenesis dia hasilkan 1 ovum dan 3 jasad kutub. Dan ia melibatkan saiz sel itu tidak sama. Kalau sperma, saiz sel ni semua sama. Semua sperma buka dia sama. Tapi kalaulah untuk ending ini, dia hasilkan 1 ovum, dia hasilkan 3 jasad kutub.
dan saiznya tak sama. Awak nak bayangkan ending dia nanti jadi macam ni. Ni ovum besar, ada 3 jasad kutub kat tepi. Tapi kalau sperma, semua sama. Okay, so tajuk ni korang kena study yang ini. Okay, kalau satu saya kata meiosis adalah lengkap dalam spermatogenesis. Tapi kalau untuk oogenesis, meiosis dia kejap berhenti kan. Meiosis hanya lengkap bila berlaku persenyawaan. Yes, very good. Now, ini so daripada situ korang dah, maksud saya suruh awak belajar daripada gambar. Bila korang dah pandai study gambar, bila keluar esei korang senang tau. Hasil fasa pembahagian untuk oogonium ialah oocyte primer, manakala spermatogonium ialah spermatocyte primer. Yeah, very good. Like that. Now, so awak nampak kat sini. Ini kan. Kat sini kita kata dia organ pembiakan. Dia kan kat sini menghasilkan gamet yang bersifat haploid. Tapi kalau korang tengok gambar, korang boleh dapat jawapan lebih daripada itu. Kedua-dua melibatkan proses mitosis. Kedua-dua melibatkan proses meiosis. Kedua-dua melibatkan fasa kematangan, melibatkan fasa pembahagian dan juga fasa pertumbuhan. So basically sebenarnya kalau korang faham gambar, korang boleh dapat poin lebih daripada yang sepatutnya. Nah, kat sini perbezaan. Perbezaan sini berlaku kat testis, sini berlaku kat ovari. Sini hasilkan spermatogonium, sini hasilkan oogonium. Dekat sini sperma saiznya kecil. Sini saiznya adalah lebih besar. Dekat sini pula dia hasilkan sini meiosis adalah lengkap. Sini meiosisnya hanya lengkap bila berlaku persenyawaan. Dekat sini dia melalui proses pembezaan. Tapi sini tidak menjalani proses pembezaan. Okay. Kemudian akhirnya kat sini, setiap hari lelaki boleh hasilkan sperma berjuta-juta. Perempuan nak hasilkan dia punya gamet sebulan sekali saja. And then dia hasilkan satu saja. Oocyte sekunder. Sebab tu, okay, lelaki, maksudnya macam ni. Katakanlah lelaki tu dia punya testis satu tidak berfungsi. Dia boleh mengganggu dia punya kesuburan. Tetapi kalau perempuan, suddenly dia berlakunya ectopic pregnancy. Saya kata tiba-tiba berlakunya penempelan dekat tiub falopia and then tiub falopianya dibuang. Boleh tak perempuan tu mengandung lagi? Boleh. Sebab perempuan ni, even though kita tak ada satu tiub falopia ataupun kita tak ada satu ovari, okay, kita masih boleh hasilkan kita punya oocyte sekunder. Maksudnya kita masih boleh mengandung. So kesuburan perempuan ni orang kata tidak dikira berapa dua ovari tu ada. Katakanlah kalau dia ada satu dan kita haidnya betul, so masih dikonsider sebagai subur. Tapi kalau lelaki, suddenly testis dia tidak berfungsi dengan baik, kita kata dia boleh menjejaskan kesuburan dia. Sebab lelaki, dia bergantung kepada bilangan. Perempuan, kita tak bergantung pada bilangan. Kita nak satu je. So boleh faham tak kat situ? Yeah. So lelaki dengan perempuan beza kat situ. Now, ini kita dah kata persenyawaan tadi, ini kita dah kata dia ada sel germal primordium. Kemudian dia melibatkan mitosis, melibatkan meiosis, dia melibatkan fasa pertumbuhan dan fasa kematangan. Okay, ini kita dah kata tadi yang paling penting. Mana satu kita punya gamet untuk perempuan? Kita punya folikel ke kita punya oocyte? Mana satu gamet? Oocyte. Yeah, oocyte. Lepas tu dia ada protection kat luar, namanya adalah sebagai folikel. Okay, so far sampai sini okay ke tak okay? Okey. Yeah, terima kasih. Ni korang boleh baca sendiri daripada nota. Ni saya nak cakap satu. Okay. Okay, dalam satu teaspoon yang kecil, teaspoon ni kita nak kata saya dia terlampau kecil. Okay, sperma ni 400 hingga 500 juta sperma boleh muat dalam satu teaspoon. Dalam air mani, katakanlah air mani tu dalam satu sudut kecil. Dalam satu sudut kecil tu, dia boleh menempatkan 400 hingga 500 juta. Okay, so basically size-nya adalah sangat kecil. Dia adalah sel yang sangat kecil. Ni Ni, macam mana kita nak tahu lelaki tu subur atau tak subur? Dia bergantung kepada bilangannya. Maksudnya dalam satu dalam air mani, kuantiti air mani tu yang orang normal, berapa bilangan sperma perlu ada? Lebih kurang 100 juta like this. Tetapi dalam 100 juta tu hanya berapa je yang boleh senyawakan ovum? Satu. Yeay, satu. Sebab tu kita kata kita ni adalah sebaik-baik ciptaan. Kenapa kita kata sebaik-baik ciptaan? Dalam persaingan berjuta-juta sperma tu hanya sperma yang paling hebat, sperma yang paling handsome, sperma yang paling macho, sperma yang paling gagah perkasa sahaja yang boleh senyawakan ovum. Sebab tu kita kata kita adalah sebaik-baik ciptaan. Nah,
dalam sperma ni yang paling penting adalah sebenarnya ekor ni dia berfungsi untuk berenang. Dekat mana dia dapat tenaga? Dekat bahagian kepala ke dekat bahagian leher? Bahagian mana yang Leher. memberi tenaga kepada sperma? Leher. Kenapa leher? Yes, very good. Terima kasih Mazicin. Terima kasih How Ho Yun. Sebab kat leher ada banyak mitokondria. So fungsi mitokondria adalah untuk menjana tenaga untuk pergerakan. Kemudian kat kepala dia special apa? Dekat kepala ni dia ada satu enzim yang boleh menembusi ovum. So untuk sperma, you guys just remember dia punya special. Dekat kepala ada apa? Dekat kepala ada enzim yang boleh hidrolisis, yang boleh menembusi sperma. Kemudian kalau dekat leher apa specialnya? Dekat leher ada mitokondria. Kalau ekor tu apa fungsi ekor? Untuk berenang. Yes, berenang untuk dia jumpa dia punya girlfriend. So far sampai sini okey. Ni you guys boleh baca sendiri. Now, so far. So, Alhamdulillah. Saya nak masuk kita hit. So far sampai sini okey lagi tak? Okay. Now, kalau tak okay, you guys boleh baca sendiri. Tapi at least saya terang dulu. And then nanti kalau korang rasa confused, korang boleh baca lagi sekali. Saya minta maaf. Saya tak ada pilihan. Saya kena habiskan juga. Okay. Now, bismillahirrahmanirrahim. Kita hit. Sebenarnya kita hit ni dia tak pening sangat tau. Tapi disebabkan kita hit ni dia berlaku 3 lokasi serentak. Dia bukan berlaku satu tempat. Masalahnya dalam kita hit ni ada 2-3 tempat yang you guys kena tengok serentak. Now, kita head ni sebenarnya kita bukan cerita pasal darah head keluar melalui vagina je. Sebenarnya kita nak cerita perkembangan folikel, penebalan dinding endometrium. So sebelum kita belajar pasal kita head, kita nak tengok ada 4 jenis hormon yang terlibat. Okay, again, hormon ni korang tak payah tulis nama penuh tau. Hormon ni korang tulis short form tetapi wajib huruf besar. Yang ni saya dapat satu tips. Kalau lah dia kata, kalau katakanlah macam hormon perangsang folikel. Hormon perangsang folikel, korang tengok dalam kutip huruf besar kan FSH. Kalau lah tiba-tiba korang tulis huruf kecil, saya takut kalau skema tu strict, korang kena tolak markah. Sebab dia orang punya rules, apa-apa sahaja dalam buku teks boleh diterima. Tapi dengan syarat, kalau buku teks tu pakai huruf besar, kita kena pakai huruf besar. Okay, kalau dekat buku teks dia pakai FSH. FSH ni bahasa Inggeris tau. FSH adalah follicle stimulating hormone. Awak kena pakai FSH. Korang jangan pandai-pandai korang melayukan dia. Hormon tu awak tulis HPF. Ni tak ada maksud. Kalau macam ni kan, hormon pre-luteining ni kan, dalam buku teks dia tunjuk LH, korang jangan pandai-pandai korang letak dia PH pula. So basically, kita pakai buku short form tu, tapi short form tu mesti tengok dalam buku teks. Kalau buku teks pakai huruf besar, you guys kena pakai huruf besar. Sebab tu saya akan sebut FSH dengan LH sahaja. Now, disebabkan FSH ni dia melibatkan folikel, so perkembangan folikel dia bergantung kepada FSH. Okay. Kemudian folikel ni makin besar folikel, dia akan hasilkan hormon estrogen. Yang ni kita belajar nanti Nah, kemudian LH ni untuk apa? LH ni berfungsi untuk ovulasi. Sekejap Right. Kemudian estrogen ni bila? Estrogen ni adalah berfungsi untuk memperbaiki dinding endometrium. Okey, yang ni korang jangan risau, korang just ingat pituitari hasilkan FSH dan juga LH. Kalau ovari dia hasilkan EP. Itu je. Right. So, kita teruskan. This one, bismillahirrahmanirrahim. Now, dalam yang ini, kita pecahkan kepada 4 peringkat. Yang ini, kita nak cerita kita head orang yang normal. Orang yang bukan tak ada masalah langsung, yang tak stres, yang memang cukup 28 hari head dia datang. Tapi untuk orang yang biasa sebenarnya tak semestinya 28. Ada orang kadang 30, ada orang kadang 35. Tapi kita nak cerita orang ni idealistik. Cukup 28 hari dia akan datang head. Okay. So, dalam kita head ni kita pecahkan kepada 4. Okay. Kalau saya suka buat macam ni tau. Kita head ni, saya akan pecahkan sampai sini. Saya akan garis. Okay. Ini 5. Kemudian saya akan garis lagi sekali. Sini adalah 14. Saya garis macam ni, 14. Lepas tu 14 ni saya akan ambil sampai 21. Katakanlah saya ambil sini sampai 21.
So, kalau dalam tajuk kita haid ni, kita kena belajar 3 benda serentak. Pertama, apakah yang berlaku pada aras hormon? Ketiga, apakah yang berlaku pada folikel? Pertama adalah aras hormon, kedua adalah perkembangan folikel, ketiga adalah perubahan ketebalan dinding endometrium. Okey, macam ni. Uterus ada lapisan khas. Lapisan dinding yang khas tu kita panggil dia sebagai endometrium. Ketebalan dinding endometrium. Kenapa dinding endometrium tu mesti tebal? Sebab untuk penempelan. Okey, kita cerita kalaulah orang kita haid, dia mula-mula adalah daripada katakanlah petang hari ni saya datang haid. Hari pertama haid saya keluar melalui vagina, kita kata dia sebagai hari pertama. So, bila doktor tanya bila last sekali datang haid, dia bukan tanya pasal korang dah kering, bila korang dah haid tu tak keluar. Kalau doktor tanya bila last datang haid yang haid tu keluar melalui vagina, kita kata itu hari pertama. So hari pertama untuk kita haid pertama adalah bila perempuan tu keluar darah haid melalui vagina. So far sampai situ okey tak? Okey. Okey. Sebab tu saya tukar warna dulu ya. Sebab tu kalau you guys perasan dekat sini, ini adalah hari pertama, kosong hingga hari sampai kelima ni, korang perasan lapisan dinding endometrium ni dia luluh, dia makin menipis, dia jatuh. So ini kita kata haid tengah berlaku. So dekat sini awak nampak kat sini tengah haid. Okey, sini berlaku haid. Dekat sini pula, masuk orang tu datang haid, perempuan tu datang haid, ada satu folikel, ini adalah kita panggil dia sebagai folikel. Dalam ni ada usit primer, tapi kita sebut folikel lah. Okay, so ada folikel tengah berkembang. So, awak tengok kat sini, folikel berkembang. Folikel mula berkembang. Kenapa kat sini kita fokus pada folikel? Sebab folikel yang kat luar ni, dia hasilkan estrogen. Sebab tu, kalau folikel tu sikit, estrogen sikit. Tetapi kalau folikel tu makin besar, estrogen dia makin banyak. So, kenapa kita fokus pada folikel? Sebab folikel ni hasilkan hormon. Hormon apa? Hormon estrogen. So, senang kata usit ni, kita punya gamit ni dilindungi oleh folikel. Folikel ni bukan sebarang protection. Folikel ni boleh hasilkan hormon. Okay? So, mula-mula sekali, folikel ni hasilkan hormon apa? Dia hasilkan hormon estrogen. Dia punya hubungan. Semakin besar folikel, semakin banyak estrogen dihasilkan. Sebab tu, fungsi estrogen adalah membaiki lapisan dinding uterus. Nampak tak? Sekat sini folikel ni kecil kan? Dia kecil. Makin lama makin besar. So makin besar, estrogen makin tinggi. So estrogen tu digunakan untuk apa? Untuk membaiki lapisan dinding uterus. So tengok saya ayat kat sini tau. Okey, kita haid bermula, yang ni korang ingat dari sini je. Kita haid ni bermula dengan hypothalamus merembeskan GnRH. GnRH ni dia akan merangsang pituitari menghasilkan FSH dan juga LH. So bila FSH ni mula dirangsang, folikel akan mula berkembang. So folikel ni hasilkan apa? Folikel ni hasilkan hormon estrogen. So apa fungsi hormon estrogen? Memulihkan dan membaiki lapisan dinding uterus. So ceritanya daripada sini je. Kita haid mula. Kalau you guys rasa macam confused, korang mula ayat. Kalau korang rasa it's too much information for you, korang just ingat ayat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 4 saja. 5 ni tak payah. So awak ingat 4 ayat je. Mula haid keluar. Bila haid keluar, lapisan dinding uterus tu makin kurang. Pada masa yang sama, ada perkembangan folikel. Macam mana folikel ni boleh berkembang? Disebabkan oleh hormon FSH. Macam mana hormon FSH ni boleh berfungsi? Disebabkan oleh GnRH. Okay? Sebab tu, lapisan dinding uterus ni dibaiki oleh apa? Dibaiki oleh estrogen. Again, siapakah yang hasilkan estrogen tadi? Folikel. Yes, very good. Folikel. Okay, so sebab tu awak nampak kat sini kan? FSH mula nak hasil. Bila FSH hasil, awak nampak warna pink ni estrogen dah mula dirembeskan. Kemudian awak tengok kat sini tau. Kita mula fasa yang kedua. Fasa yang kedua adalah pada hari yang ke-6 hingga hari ke-14. Pada hari ke-6 hingga hari ke-14, you guys tengok dekat sini. Apa jadi pada lapisan dinding uterus ni?
Korang tengok kat sini, apa jadi pada lapisan dinding uterus? Menebal. Yes, dia makin tebal. Sini makin tebal. Makin tebal. Macam mana dia boleh jadi tebal? Ni kerja siapa yang hasilkan jadikan lapisan dinding endometrium ni makin tebal? FSH. Ya, FSH. Awak nampak FSH ni makin lama makin besar, makin besar. So sekarang makin besar FSH, makin besar folikel, makin banyaklah hormon estrogen. Masa ni estrogen tak ada kawan tau. Dia Lone Ranger. Masa ni bila estrogen tu naik, masa ni kalau awak perasan LH tu pun naik. Sebab tu ada dalam satu buku, kita panggil ni adalah sebagai mekanisme suap balik positif. Ni masa ni kita panggil dia sebagai mekanisme suap balik positif. Kenapa? Masa ni folikel ni makin berkembang. Bila folikel ni berkembang, banyaklah hormon estrogen. Bila estrogen tinggi, LH juga tinggi. So semua tinggi, so keadaan ini, hormon ni semua tinggi, kita panggil dia sebagai mekanisme suap balik positif. Semua naik. Okay, now macam mana kita nak tahu pengovulan tu berlaku? Okay, tips tau. Macam mana kita nak tahu esok berlakunya pengovulan? Macam mana kita nak tahu esok tu usid sekunda akan dibebaskan? Kita tengok satu hormonnya. Daripada ni tau. Kita tengok hormon LH. Bila katakanlah hari ke-13 ni kan, LH ni tinggi, maksudnya besok mesti berlaku pengovulan. Okay, so awak kena tahu macam mana kita nak detect orang tu besok subuh pengovulan nak berlaku, kita tengok LH. Masa tu kalau estrogen naik, LH naik, maksudnya esok berlakunya pengovulan. Okay, so apakah yang dimaksudkan pengovulan? Pengovulan adalah proses usid sekunda dibebaskan. So, usid sekunda dibebaskan, ini kita panggil dia sebagai pengovulan. Okay, nah masa pengovulan ni, awak tengok kat sini, ini kita panggil dia sebagai folikel sekunda. Okay, folikel sekunda ni, dia akan berkembang menjadi folikel graft. Bila dia jadi folikel graft, esok dia terus meletup, dia akan melalui proses pengovulan. Nah, kalaulah awak tengok kat sini, ini orang yang normal. Pada hari ke-14, kita kata hari ke-14 awak nampak LH tu akan shoot pada hari ke-13. Esoknya ovulasi berlaku. Okay, ovulasi tu adalah apa? Proses usid sekunda dibebaskan daripada folikel graft. Nah, folikel graft adalah folikel paling matang. Folikel kita ada 3 jenis folikel. Pertama folikel primer, folikel sekunda, paling matang esok mengalami pengovulan, kita panggil dia sebagai folikel graft. Nah, bila pengovulan berlaku, folikel graft ni dia akan jadi fungsi lain pula. Folikel graft akan jadi KL. Saya selalu sebut KL, tapi dalam periksa tak boleh sebut KL. Corpus luteum. Bila dia dah jadi KL, fungsi dia dah lain. Sebab tu nama dia lain, fungsi dia lain. Bila dia dalam bentuk KL, dia akan hasilkan hormon EP, estrogen dan juga progesteron. Tapi kalau dalam bentuk folikel, dia hasilkan hormon apa tadi? FSH. FSH dibebaskan oleh pituitari. Kalau folikel hasilkan hormon apa? Terima kasih Mazli Chin, terima kasih Hao. Kat sini dia hasilkan satu hormon je, namanya adalah estrogen. So saya ulang tau, slow-slow, tak apa, saya suka Faiz. FSH dengan LH, ini adalah yang hasilkan adalah kelenjar pituitari, KP. Tetapi kalau estrogen dan juga progesteron, dia dihasilkan oleh folikel. Sebab tu awak nampak kat sini, dia berlaku di ovari sebenarnya. Ni kat ovari ni. Okay, dekat ovari. So, cuma bezanya macam ni. Kalau folikel itu dalam bentuk folikel belum mengalami pengovulan, dia hasilkan estrogen saja. Tetapi kalau folikel graft tu selepas pengovulan, sekarang kita tak sebut dia sebagai folikel. Sekarang kita sebut dia sebagai KL. Kalau dia dalam folikel tu telah berubah menjadi KL, dia hasilkan 2 jenis hormon. Kita panggil hormon tu adalah estrogen dan juga progesteron. So sekarang estrogen dah ada kawan tau. Bila dah ada kawan dia belagak tau. Tadi tak ada kawan, dia kawan lah dengan FSH kan. Mekanisme suap balik positif. So sekarang bila progesteron masuk. Sebab tu kadang ada orang cakap progesteron ni hormon panas tau. Bila progesteron masuk, apa jadi pada FSH dengan LH daripada graf dia? Apa jadi FSH dengan LH? Berkurang.
Yes, kat sini progesteron tinggi. You guys tengok kat sini, sorry. Kat sini tengok progesteron tinggi, dekat sini FSH dengan LH berkurang. Bila FSH dengan LH ni berkurang, kat sini kita panggil dia mekanisme swap balik negatif. Mekanisme swap balik negatif. Kenapa? Bila progesteron, estrogen naik, FSH dengan LH rendah. So far sampai sini okey tak? Okey. Okay. Now, so awak tengok kat sini, katakanlah perempuan ni dia tak ada sperma langsung tak masuk. Corpus luteum ni berfungsi menghasilkan estrogen dengan progesteron. Fungsi progesteron dengan estrogen, dia bagi lapisan dinding uterus semakin menebal. EP ni, progesteron akan menyebabkan ini, endometrium ni semakin tebal. Endometrium makin tebal. Makin tebal. Okay, dan satu lagi awak akan nampak banyak kapilari darah terbentuk. Vascularization. Bahasa Melayu tu saya tak tahu panggil apa. Pemvaskularan ke? Bahasa Inggeris panggil vascularization. Meaning banyak salur darah baru terbentuk. Sebab itu kita kata menjadi lebih tebal. Okey, kat sini. Dalam buku teks awak, dia kata makin tebal. Awak kena keyword dia kat sini periksa. Kena tulis makin tebal ataupun semakin menebal. Kalau awak kata tebal saja tak ada markah. Kalau dalam buku teks awak nampak kat sini, keyword dia menjadi lebih tebal. Kalau you guys jawab endometrium tebal saja tak ada markah. Endometrium memang dah tebal. Bila dia ada progesteron, dia akan jadi lebih tebal. It's getting thicker. Ni bahasa bio yang pening sikit. Sebab kita nak ulangi sekali. Endometrium memang dah tebal. Bila ada progesteron, dia jadi lebih tebal. So keyword dia kat sini, kalau korang tertinggal perkataan tebal atau medebal, korang akan kena tolak markah. So basically sebab tu dia highlightkan kat sini. Nampak tak? Dia highlightkan, dia bold. So kataan lebih tebal is very important. So korang kena sebut bila ada progesteron dia akan jadi lebih tebal. Tebal itu adalah wajib. Lebih tebal itu adalah wajib. Kalau korang tak ada perkataan lebih, korang kena tolak markah. This is the tricky about biology. Okay. So korang nampak kat sini, mesti ada perkataan lebih tebal. Okay. Now, corpus luteum ni fungsi dia ada menghasilkan EP. Tetapi awak bayangkan corpus luteum ni macam bunga. Dia kembang. Dia tunggu boyfriend dia sebenarnya. Dia kembang tu untuk siapa? Dia kembang untuk sperma. Kalau berlakunya penempelan atau kalau berlakunya persenyawaan. Jika tidak berlaku persenyawaan, corpus luteum tu broken hearted. Jika tidak berlaku persenyawaan, corpus luteum merosot. So, corpus luteum ni merosot disebabkan apa? Jika tiada persenyawaan. Tiada persenyawaan kan? Tiada persenyawaan. Persenyawaan dan penempelan. Persenyawaan dan penempelan. Okey. Corpus luteum ni dia akan merosot. Bila dia merosot, awak teka. Aras hormon estrogen dan progesteron tinggi ke rendah? Rendah. Yes. Kalau dia makin lama makin kecil, dia punya EP makin rendah. Tapi soalan saya, kalau tiba-tiba berlaku penempelan, apa jadi pada corpus luteum? Katakanlah orang tu pregnant. Apa jadi pada corpus luteum? Akan terus berkembang. Ya, terima kasih Mazrin. Dia akan terus kembang. Kalau orang tu pregnant, dia akan terus berkembang. Dia berkembang 3 bulan. Ni kan, kalau orang tu pregnant, dia akan KL ni, dia akan terus berkembang 3 bulan. First trimester, kita kata kalau perempuan mengandung awal 3 bulan pertama. Okay. Kenapa dia mengembang? Sebab dia nak maintain hormon progesteron. Okay. So, kalaulah orang tu pregnant, ni soalannya yang selalu keluar. Lukiskan jika
perempuan itu mengandung aras hormon progesteron jika penempelan berlaku. So kalaulah ini orang haid, saya kata kenapa dia haid? Datang haid sebab awak nampak progesteron rendah. Tapi kalaulah orang tu pregnant, aras estrogen dia akan tinggi. So ini kalau ibu tu pregnant. So bila dia pregnant, awak perasan kat sini progesteron tinggi, FSH rendah. So macam mana kalau orang kata suruh ramalkan orang tu pregnant atau tidak, korang tengok hormon progesteron. Kalau hormon progesteron dia tinggi, orang tu pregnant. Dan satu soalan yang selalu keluar periksa, lukis. Bila macam mana korang nak tahu dia pregnant? Suruh lukis gambar corpus luteum yang sini. So awak kena lukis gambar corpus luteum tu kekal tebal. Kenapa kekal tebal? Sebab dia nak hasilkan hormon progesteron. Lepas 3 bulan, corpus luteum tu menyusut. Siapa yang ambil alih penghasilan hormon progesteron? Tak jalan lagi ni. Yang ambil alih adalah plasenta. So senang kata macam ni. Fungsi corpus luteum adalah menghasilkan hormon progesteron untuk penempelan. Senang kata kalau lah tiba-tiba kan soalan saya. Tiba orang tu pregnant tau. Baru 2 bulan. Tiba-tiba dia punya corpus luteum tiba-tiba luluh. Apa jadi pada ibu tu? Dia pregnant 2 bulan. And suddenly tiba-tiba corpus luteum dia luluh. Pap hilang. Apa jadi pada ibu tu? Apa jadi pada kandungan dia? Apa jadi pada fetus dalam kandungan dia? Yes, very good. Mengalami keguguran. Yes, bayi itu akan mengalami keguguran. Sebab tu orang kata kalau pregnant, first trimester, kita panggil 3 bulan pertama adalah sangat penting. Kenapa? Masa 3 bulan kali pertama tu, penempelan tu dia bergantung kepada corpus luteum. Kenapa? Sebab corpus luteum yang hasilkan progesteron dan juga estrogen. Tapi lepas 3 bulan, placenta akan terbentuk. So placenta ni, bila placenta dah terbentuk, corpus luteum tahu dia dah tak ada kerja. So it's okay. Dia kata tak apa. So sekarang bila dah ada placenta, yang hasilkan hormon progesteron adalah placenta. So fungsi progesteron ni sebenarnya untuk apa? Untuk penempelan bayi. Dia nak bagi kuat. Dan satu lagi masalahnya bukan masalah, bila ada hormon progesteron, FSH dengan LH tu tak ada. FSH dengan LH dia tak boleh kawan dengan progesteron. Okay, so dekat sini tengok jika persenyawaan tidak berlaku, penurunan aras LH mengakibatkan corpus luteum merosot. Bila corpus luteum merosot, progesteron dengan estrogen berhenti. So bila berhenti, endometrium ni akan luluh dan haid berlaku. So siapa paling suka kalau progesteron tak ada? Yang paling suka adalah FSH dengan LH. So therefore GnRH akan dirembeskan, so merangsang penghasilan FSH dan juga LH. Sebab tu kalau orang pregnant, dia takkan datang haid. Kenapa? Sebab masa tu tak ada FSH dengan LH dirembeskan. So far sampai sini okey tak? Alhamdulillah. Saya takut ni. Okay, so far okay Tapi kalau tak okay, you guys baca lagi sekali. Now, yang ni saya akan ajar besok. Ada satu soalan. Saya ada rasa broken hearted. Bukan broken hearted, saya takut silap saya. Bio ni susah nak score tau Ziching, tapi kita boleh tahu. Dia susah nak dapat A+. Antara bio, kimia, fizik, bio ni senang nak lulus tapi susah nak dapat A+. Kenapa saya kata susah nak dapat A+? Dia ada banyak soalan kebat yang ada dalam notes. So hari tu pun saya kesian dekat shooting satu-satu subjek yang dia tak A+ selain Admaths adalah bio. Fizik dengan kimia dia A+, bio dia tak dapat A. Tak dapat A+, dapat A saja. Kenapa? Adalah banyak soalan kebat. Untuk dalam biologi, saya dah jumpa dengan cikgu hari tu, dia kata saya kena tengok balik saya punya syllabus. Dalam syllabus tu ada satu nota yang awak kena buat research. Dan ada satu research, kena buat research dari nota tahu tepi-tepi tu. So dalam tajuk yang ini, nota yang tak ada, yang dalam teks tak berapa banyak tetapi ada dalam syllabus adalah menentukan hari ovulasi jika kita haid tidak menentu. Soalan ni susah tau. So saya carikan untuk awak. So macam ni tau. Katakanlah kalau orang tu kita haid dia tidak menentu, dia nak dapat anak susah tau. Tapi tak mustahil. So macam mana kita nak tentukan kita haid? Macam mana orang tu nak pregnant kalau katakanlah dia punya kita haid dia tak betul. Macam ni. Kalau orang nak pregnant senang macam ni. Katakanlah orang tu nak dapat anak. So dia bersama dengan suami dia masa pengovulan. Bidat. So senang kata macam ni tau. Kita haid ni penting tau. Kalau korang pregnant,
korang nak pregnant, korang nak ada anak, korang kena tahu kita haid. Tapi tak semua orang kita haid adalah cantik 28 hari. Okay. Nah, so katakanlah nak ada anak, tapi dia tak boleh nak trace dia punya time subur dia bila. Maksudnya pengovulan ni berlaku bila. Sebab bila dia punya kita haid dia bukan 28 hari, mungkin 30 atau 35, dia punya time pengovulan bukan 14 hari tau. Susah nak ditentukan. So macam mana kita nak, katakanlah macam mana ibu tu nak pregnant kalau kita haid dia tidak menentu. So dia ada cara, okay, dengan cara apa? Dengan cara kita trace dia punya hormon LH. Kenapa kita tahu kita trace hormon LH? Sebab kita tahu bila LH tinggi, esok tu mesti berlaku pengovulan. Nampak tak? Persamaan dia, awak tengok sini. Kalau kita tahu LH nak tinggi, esok mesti melakukan pengovulan. So, ada satu alat, kita panggil dia, alat tu adalah tracking ovulation. Okay, dalam tracking ovulation dia macam UPT tau. UPT tu adalah, kalau orang pregnant, dia check air kencing dia tahu dalam air kencing tu ada hormon, lupa hari ni, HCG, kita tahu perempuan tu pregnant. Dia kalau orang pregnant, dia test dia punya UPT, urine test dia ada hormon HCG, kita tahu perempuan tu pregnant. Okay, tu nak pregnant. Katalah macam mana kita nak tahu orang tu ovulasi, esok nak ovulasi. Kita trace hormon apa? Kita trace hormon LH. So, hormon LH ni buat apa dia punya ni? Dia ada satu tracking. Okay, dia macam, ini macam korang tak pregnant lagi tapi soalan ni ada dalam silibus. Saya minta maaf, macam korang nak pregnant pula kan. Dia ada satu tau kit. Nama ni adalah, kita panggil kit dia sebagai ovulasi kit. So, dia sama juga, dia kencing. Dia kencing and then dia test dalam hormon tu ada LH ke tak. Kalau dia tengok kat sini tau, macam ni tau, awak nampak tak? Yang ni macam pudar, makin lama makin pekat. So maksudnya kalau makin lama makin pekat, tengok yang ini dia test hari-hari, makin pekat. Esok tu berlakunya pengovulan. Jadi jika dia bersama dengan suami dia besok, so chances nak dapat anak tu adalah lebih tinggi. So senang kata, menentukan kita hari ovulasi untuk kita haid tidak teratur ada dua cara. Satu, kita pakai tracking ovulation. Kita pakai kit menentukan hormon LH. Jika hormon LH tu tinggi, maksud kita tahu besok berlakukan pengovulan. Ada satu cara lain. Ini belajar ya, ni ilmu ya, ilmu. Nah, ada cara lain, perempuan bila kita nak datang haid, masa kita sebelum pengovulan, bahagian vagina kita, faraj kita akan hasilkan bendali putih. Dia macam telur tak masak tau. So, kalaulah telur tak masak tau, bukan telur dah masak, bukan telur setengah masak, ni telur tak masak. Kalaulah dekat bahagian vagina kita, dia akan hasilkan ovulasi, nak pengovulan, dia akan menghasilkan satu bernali atau mucus tu yang macam sticky. Dia macam bernali warna putih. So kalau dia makin sticky, nampak tak? Macam raw egg ni, sticky ni, kita tahu dia nak melakukan pengovulan. Katakanlah kalau dia tak ada, dia dry, tak ada macam warna putih telur tu, dia buka ovulation. Kalaulah tiba-tiba dia dah nak hasilkan sikit, tapi masih lagi belum stretch kan? Dia tak boleh stretch lagi. Oh, so maksudnya nak dekat dengan pengovulan. So kalau tiba-tiba dia tengok makin lama dia punya mucus dihasilkan dekat vagina tu makin lama makin pekat macam telur, dia boleh stretch macam ni. Oh, tu maksudnya dekat dengan pengovulan. Jadi kalau dia nak dapat anak, dia bersama dengan suami dia time tu. Kemudian kalau lepas pengovulan, yang ini lepas pengovulan dia akan jadi creamy. Lama-lama jadi pekat, korang akan perasan kejap lagi akan datang haid. So, saya ajar korang perempuan tau, perempuan. Nanti lepas ni kalau korang sebelum nak datang haid, you guys tengok korang punya bahagian vagina, korang tengok mucus yang dihasilkan. Korang kalau korang perasan, kalau tiba-tiba dia jadi warna putih telur yang boleh stretch, maksudnya itu time subur korang. Lepas tu korang perasan, kalau korang dah nak dekat period, korang perasan putih telur tu dia dah tak jadi macam putih telur. Dia dah macam warna lain pula. Dia jadi makin pekat, and then awak akan perasan tiba-tiba awak datang haid. So basically kita boleh tahu time kesuburan kita melalui ini. Tapi benda ni is not accurate sangat. Kadang-kadang dia bergantung apa yang korang makan. Kadang kalau korang melakukan aktiviti yang sangat cergas, perempuan kan, kalau kita melakukan aktiviti cergas pun kita akan menghasilkan keputihan. So basically kesimpulannya, bahagian bawah kita vagina, kita memang ada keputihan tu. So keputihan itu adalah normal. Dan saya tambah sikit tau. Sebenarnya korang tak perlu mencuci bahagian bawah tu, vagina. Sebenarnya memang bahagian bawah tu kita menghasilkan mucus. Dan mucus tu adalah normal. Tetapi kalau katakanlah korang dia sampai bau ke gatal ke, maybe dah ada infection. Okay, cuma kita nak kata, kalau dia kata basuh, nak basuh keputihan, sebenarnya saya nak beritahu awak, keputihan untuk perempuan is normal. Okay, yang tak normal kalau dia bau ke whatsoever, itu ada infection yeast. So basically kalau korang tak ada masalah itu, korang tak perlu menggunakan pencuci bahagian vagina tu. Boleh faham tak maksud saya?
kalau orang kata banyak keputihan is normal. Perempuan kita memang ada keputihan. Keputihan tu adalah mucus tu. So far sampai sini okey tak? Saya takut je ni. Saya ajar, okey. Okay. Is it okay? Alright, okay, Zici. So basically untuk yang perempuan, saya ajar tajuk yang ni Hafiz. Awak pun kena tahu nanti kalau awak ada anak nanti bolehlah cerita kat anak awak kan. Ui, lama lagi kan. Tapi at least korang tahu pasal ilmu tu. You have to know the knowledge about this one. And then satu lagi soalan ni, saya rasa bila saya tengok silih balik kata menentukan hari ovulasi sekiranya kita haid tidak teratur. Awak tanya mak awak pun mak awak tak tahu lagi ni tahu. So basically saya bagi awak dua ilmu tu lah. Okay, so this one tak ada dalam buku teks awak. Tapi yang ni ada dalam syllabus. So yang ni korang kena study lebih sikit. Alright. So do you have any question? Esok saya nak kelas yang sama. Pukul 11 sampai 12.30. Nak habiskan. Esok kita nak cerita pasal, esok saya nak cerita pasal ni. Lelaki, perempuan kan kalau tak datang haid namanya menopause atau sindrom putus haid. Lelaki boleh tak mengalami putus haid? Bukan putus haid. Kalau perempuan kita panggil dia menopause. Lelaki ada satu penyakit namanya adalah Erectile dysfunction. Dan dalam silibus saya tak tahulah bab 15 ni memang menakutkan saya tau. Sebab saya tengok balik silibus. Sebab saya ada rasa frust bila shooting tak dapat A+. Bukan frust macam mana. Saya rasa macam shooting tak dapat A+ is because of my fault. Macam itulah sebab dia boleh dapat A+ untuk chemistry, dia boleh dapat A+ untuk fizik. Untuk bio dia tak boleh dapat. And then saya tanya cikgu lain, dia kata kena jot down, fokus kat budak-budak. Tengok balik silibus, dekat tepi tu apa bahagian penting yang perlu ada. Dan yang perlu ada tadi saya kata dalam tajuk yang ni tak ada dalam buku teks tapi ada dalam silibus cara nak menentukan time subuh. Kedua, dalam buku teks dia tak cerita pasal andropause tetapi dalam silibus awak kena tahu apakah yang dimasukkan sebagai andropause. Andropause ni adalah bila lelaki itu dia punya hormon testosteronnya adalah tinggi. Yang ni pun ada keluar dalam silibus awak. Yang ni saya akan cerita esok kalau korang rajin. Korang bolehlah baca. Kalau perempuan nama menopause, lelaki adalah andropause. Tetapi saya minta maaf, saya tak ada yang dalam bahasa Melayu dan saya tak sempat nak translate dalam bahasa Melayu dan saya takut kalau saya translate dalam bahasa Melayu dia memberi maksud yang lain. So therefore saya bagi ilmu ni semua dalam bahasa Inggeris. Tapi you guys boleh translate sendiri. So far okay tak begitu? Okay Alright. So esok kita nak cerita pasal apa? Esok banyak ni saya nak cerita ni. Esok saya nak cerita macam mana perempuan tu mengandung sampai bersalin. Pembentukan kembar siam, kembar seiras dengan kembar tak seiras. Dan satu lagi kita nak cerita pasal pertumbuhan manusia dan haiwan. Saya cuba nak habiskan esok. So terima kasih kerana sudi join the class. Thank you so much for your time. So saya minta maaf atas segala kekurangan. So sorry semua, sorry. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Yes, okay. Bye, Cikgu. Adlin, thank you so much. Semoga Thank ada you, yang buat. Cikgu. Bye. Okay, alright, thank you. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye. Okay, saya off Okay, bye everybody. Okay, terima kasih Aiman Fazli. Wafiq, Wazif, thank you so much. Masuk.